Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tak kenal, maka tak cinta. Nama diberi Putra Daniel Akasha bin Muhammad Syamsukri. Pada hari ini, saya ingin membuat pembentangan tentang kurikulum di luar negara dan di Malaysia bagi subjek KAZ 1063, Analisa Kurikulum Prasekolah. Baiklah, sebelum itu, saya ingin membuat sedikit pengenalan tentang KSPK ataupun dikenali sebagai Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. KSPK merupakan pengalaman awal di dalam dunia pendidikan. KSPK membekalkan murid kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif. KSPK merupakan wadah utama yang menjadi panduan setiap guru di Malaysia. KSPK juga mampu membentuk generasi muda yang berkaliber pada masa akan datang. KSPK digubal mengikut prinsip amalan dan perkembangan setiap kanak-kanak di Malaysia. Seperkara lagi, KSPK membekalkan pengetahuan dan kemahiran asas kepada murid. Seterusnya bagi pengenalan kurikulum Montessori. Nama penuh bagi kurikulum ini ialah Maria Montessori pada tahun 1870 hingga 1952. Beliau merupakan tokoh pendidikan di Rom, Itali. Sebelum itu, pada abad ke-20, beliau merupakan wanita pertama yang menerima ijazah dalam bidang perubatan di Universiti Rom. Diringkaskan cerita, beliau membuka pendidikan kanak-kanak bagi kanak-kanak yang terancam. Beliau memerlukan 2 tahun untuk melakukan pemerhatian ataupun uji kaji serta melatih guru untuk pendidikan ini. Beliau mendapati bahawa hasil pencapaian akan lebih baik untuk kanak-kanak istimewa berbanding dengan kanak-kanak normal. Casa di Bambini merupakan salah satu sekolah Montessori untuk kanak-kanak rumah miskin maupun kurang upaya. Marilah kita mengalihkan pandangan kepada topik utama yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kelebihan dan kekurangan kurikulum di Malaysia maupun di luar negara tentang 4 aspek: kemahiran, strategi, tunjang dan penilaian. Bagi aspek yang pertama iaitu kemahiran. Kemahiran kurikulum Montessori terbahagi kepada 2, iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran hidup. Bagi kemahiran hidup, lebih kepada kepentingan semula jadi kanak-kanak seperti koordinasi fizikal, menjaga diri maupun alam sekitar. Manakala bagi kemahiran berfikir secara kritikal iaitu teknik ataupun cara menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contoh, pendidik maupun guru memberikan satu blok iaitu blok matematik kepada kanak-kanak untuk menyusun mengikut urutan. Seterusnya, bagi kemahiran KSPK terbahagi kepada 2, iaitu kemahiran abad ke-21 ataupun KEBAT yang dikenali sebagai kemahiran berfikir aras tinggi. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kemahiran abad ke-21 mempunyai banyak subtopik iaitu berdaya tahan, mahir berkomunikasi, pemikir, kerja sepasukan dan sebagainya. Manakala bagi kemahiran KEBAT terbahagi kepada 4, iaitu menilai, mengaplikasi, menganalisis dan mencipta. Jadi di sini saya ingin merangkumkan tentang kelebihan dan kelemahan bagi aspek kemahiran. Bagi kurikulum KSPK, kelebihannya ialah murid dapat berfikir dengan kreatif dan kritis. Manakala kelemahannya, sesetengah murid tidak dapat memahami dan mempunyainya kerana setiap kanak-kanak mempunyai otak yang berbeza, iaitu ada kanak-kanak yang mempunyai otak yang fast learner, ada kanak-kanak yang memerlukan masa untuk memahami sesuatu perkara. Bagi kurikulum Montessori, kelebihannya ialah kanak-kanak dapat berfikir secara kritikal. Tetapi kelemahannya, kanak-kanak memerlukan guru sebagai facilitator ataupun bantuan. Bagi aspek yang kedua iaitu strategi kurikulum Montessori. Montessori memperkenalkan strategi bahan pengajaran yang khusus dan deliberate, pembelajaran secara individu ataupun hanya kumpulan yang kecil. Montessori juga menekankan sensory teaching and learning. Berbanding dengan strategi KSPK, strategi ini memerlukan pembelajaran berpusatkan murid, belajar melalui bermain, pembelajaran berasaskan inquiry, pendekatan bersepadu dan sebagainya. Bagi kurikulum KSPK, kelebihannya ialah wujud komunikasi yang berkesan di dalam kelas antara pelajar dan guru ataupun antara pelajar dan pelajar. Kelemahannya pula, kanak-kanak mudah hilang fokus di dalam kelas kerana ingin melakukan aktiviti fizikal ataupun aktiviti di luar. Kurikulum Montessori, kelebihannya ialah lebih menekankan kepada amali berbanding teori. Kelemahannya pula, kanak-kanak tidak dapat menguji kebijaksanaan dalam pelajaran seperti peperiksaan. Meninjau dari skop yang lebih luas, aspek yang seterusnya ialah tunjang. Tunjang kurikulum Montessori mempunyai 5 tunjang iaitu kehidupan praktikal ataupun practical life, yang kedua sensory, matematik, bahasa, seni dan budaya. Bagi tunjang KSPK mempunyai 6 tunjang. Tunjang komunikasi seperti bahasa Melayu, tunjang keterampilan diri, tunjang kerohanian, tunjang kemanusiaan, tunjang sains dan teknologi dan tunjang perkembangan fizikal estetika. Kelebihan dan kelemahan bagi aspek ini iaitu tunjang bagi kurikulum KSPK. Kelebihannya ialah lengkap dengan semua aspek kepada kanak-kanak iaitu JERIS. JERIS bermaksud jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Tetapi kelemahan bagi KSPK dalam aspek tunjang ialah kanak-kanak agak terbeban kerana sesetengah murid tidak dapat memahami kesemua tunjang yang dipelajari. Dalam Montessori, kelebihannya ialah melibatkan bimbingan sebelum jadi kanak-kanak. Tetapi kelemahannya,
tidak dapat melibatkan ataupun tidak melibatkan langsung aspek kerohanian pada diri kanak-kanak. Penilaian ini terbahagi kepada dua, iaitu melalui pemerhatian dan semasa bermain. Penilaian ini dinilai secara individu. Penilaian melalui pemerhatian dijalankan secara sistematik dan tepat. Kalau penilaian semasa bermain, bermain dalam bentuk informal dan interaksi dengan bahan. Penilaian dijalankan melalui pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak, perbualan ataupun interaksi dan hasil kerja murid. Di penilaian KSPK terbahagi kepada 3 tahap penguasaan, iaitu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Bagi tafsiran ketiga-tiga tahap penguasaan ini, mengikut pemahaman saya, tahap penguasaan yang pertama, murid hanya tahu perkara asas terhadap sesuatu kemahiran. Tapi bagi tahap penguasaan yang kedua, murid-murid tahu untuk mengaplikasikannya ataupun melaksanakan perkara asas tersebut. Manakala bagi tahap penguasaan yang ketiga, murid dapat mengaplikasikan perkara asas dengan kreatif dan tertib. Kelebihan dan kelemahan bagi aspek yang terakhir, iaitu penilaian. Bagi kurikulum KSPK, kelebihannya ialah kanak-kanak dinilai mengikut tahap prestasi masing-masing dalam pembelajaran. Akan tetapi, kelemahannya, murid hanya dinilai melalui peperiksaan. Bagi kurikulum Montessori, kelebihannya ialah kanak-kanak dinilai dengan tepat dan sistematik. Akan tetapi, kelemahannya, kanak-kanak hanya bermain secara bebas dan mengikut minat masing-masing, yang menyukarkan guru untuk menilai. Selesai pembentangan saya pada hari ini. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.